Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hidup dan meneruskan kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita sambung dalam membincangkan makna surah An-Nasr, iaitu pada perenggan atau pada muka surat berkaitan dengan waktu turun surah An-Nasr. Waktu turun surah An-Nasr. Jadi pada muka surat 455. Saya terus baca seperti biasa. InsyaAllah apa yang patut disyarahkan saya akan syarahkan insyaAllah. Qala al-muallif hafizahullah, penulis berkata dalam kitab beliau Tafsir Al-Furqan, waktu turun surah, itu waktu turun surah An-Nasr. Ada dua pandangan dikemukakan di sini. Pertama, dia kata, penaklukan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ini tidak syak lagi, ini perkara disepakati. Mekah dibuka pada 8 Hijrah, pada bulan Ramadan. Dan surah ini diturunkan pada tahun ke-10, iaitu pada tahun terakhir daripada kehidupan Nabi SAW. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW hidup 70 hari setelah surah ini diturunkan. Jadi kalau maksudnya pada tahun ke-10, itu awal tahun ke-10, Muharram, Safar dan masuk Rabiul Awal. Lebih kurang pada 2 Muharram, sekitar begitu, atau pada bulan Muharram yang diturunkan. 70 hari, 2 bulan 10 hari selepas itu, iaitu sebelum Nabi SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal. Baginda wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Tahun yang sama pada Rabiul Awal. Bulan pertama bulan Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal. Rabiul Awal pada 12 Rabiul Awal. Jadi surah ini turun pada sekitar awal Muharram menurut pandangan yang pertama. Oleh sebab itu surah ini dinamakan sebagai Suratul Tawdi'. Itu surah selamat tinggal. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, Suratul Nasri, surah ini dinamakan sebagai Suratul Nasri, juga Suratul Fathi, juga Suratul Tawdi'. Namun nama yang terkenal ialah Suratul Nasr kerana ia merupakan nama yang membezakan surah ini daripada surah-surah yang lain. Suratul Tawdi' walaupun disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, namun tidak disebutkan sebagai nama umum. Ianya disebutkan sebagai salah satu nama yang disebutkan dalam sebahagian asar sahabat-sahabat sebagai salah satu daripada makna yang terkandung dalam surah An-Nasr. Yang manakala suratul Fathi, walaupun perkataan Al-Fath wujud dalam surah ini, namun ianya kalau kita sebutkan suratul Fathi, telah ada surah Al-Quran yang lain yang dikenali dengan suratul Fath. Jadi untuk penamaan surah sebagai membezakan antara surah dengan surah yang lain, kita namakan dengan suratul Nasri. Namun untuk bidang tafsir dan untuk membincangkan isi kandungan makna, kita akan sebutkan nama-nama lain selain daripada nama yang terkenal yang bertujuan untuk membezakan antara satu surah dan surah yang lain. Jadi penamaan surah ada dua tujuan utama. Tujuan pertama membezakan antara surah dengan surah yang lain. Tujuan yang kedua adalah untuk memahamkan kita tentang maksud surah ataupun isi kandungan surah itu sendiri. Okey, itu pandangan pertama.
Jadi surah An-Nasr turun pada bulan Muharram pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza jaa nasrullah wal fath." Ini diturunkan di Mina pada Hajjatul Wada'. Itu pendapat Abdullah bin Umar, riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, surah ini diturunkan sebelum lagi pada tahun ke-10, pada ketika Hajjatul Wada'. Kemudian turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu ayat surah Al-Maidah ayat 3. Ayat idza ja'a nasrullahil fath diturunkan, kemudian baru al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan seperti mana kita sebutkan sebelum ini, idza ja'a nasrullahi wal fath dikatakan sebagai surah terakhir turun. Namun surah terakhir turun iaitu yang turunkan secara sempurna. Sebagaimana surah yang paling awal diturunkan yang secara sempurna adalah surah Al-Fatihah. Manakala ayat terakhir turun bukanlah ayat daripada idza jaa nasrullah. Sebagaimana ayat yang paling awal turun ialah ayat suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat terakhir turun bukan idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath ialah surah yang terakhir diturunkan secara sempurna. Kerana lepas idza jaa nasrullah wal fath, dari menurut riwayat yang Ibn Umar yang disebutkan dalam kitab tafsir Al-Maraghi oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, idza jaa nasrullah ini diturunkan di Mina pada haji wada'. Boleh baca wada' ataupun wida', haji terakhir Nabi SAW. Walaupun Nabi hanya haji sekali, namun haji Nabi itu dikenali sebagai hajjatul wada', itu haji selamat tinggal. Kemudian turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ayat ini, ayat surah Al-Maidah, diturunkan pada Hajjatul Wada'. Dan agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama yang sempurna pada hari tersebut, iaitu pada kehidupan akhir Nabi SAW. Dan seluruh agama Islam perlu dirujuk kepada agama yang sempurna pada hari tersebut. Ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan ialah ajaran yang ada pada hari tersebut. Sekiranya ada syariat-syariat sebelumnya yang seperti Nabi dibenarkan mut'ah pada satu ketika, atau ketika di Makkah Al-Mukarramah solat 2 rakaat sahaja, 2 rakaat pada tiap-tiap waktu, pada sebelumnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, kemudian 5 waktu namun 2 rakaat, kemudian solat sebelumnya masih boleh bercakap secara perlahan antara satu sama lain, sahabat masih bertanya khabar. Sebelum itu lagi belum disyariatkan puasa, sebelum disyariatkan haji dan sebagainya. Itu dalam proses penurunan wahyu. Sebab tu kita tidak boleh berhujah dengan beberapa perkara yang dibincangkan dalam syariat dengan tidak dilihat secara keseluruhan. Agama Islam terbina daripada awal Islam sampailah Nabi SAW wafat. Namun kesempurnaan agama itu pada hari Allah kata al-yawm, itu pada hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agama kalian. Jadi, agama Islam sempurna di akhir hayat Nabi SAW. Dan juga nikmat Nabi juga disempurnakan pada hari tersebut. Sebagaimana ajaran-ajaran sebelumnya yang termansuh tidak dijadikan sebagai amalan yang kita amalkan, mana kita amalkan seperti ajaran yang sempurna pada akhirnya. Begitu juga sampai bila-bila kesempurnaan tadi perlu dirujuk. Sebab tu dalam ajaran Islam ni kita perlu tengok kepada dalil. Semua perkara yang kita nak bincangkan dalam bab agama, kita perlu membuktikan bahawa apa yang kita sebutkan itu merupakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Kerana ajaran Islam tak ada lagi, tidak ada penambahan, pengurangan daripada itu. Al-Quran dan Sunnah telah sempurna. Segalanya sempurna dalam kehidupan Nabi SAW.
Kemudian kalau ada selain daripada kita kata ada Al-Quran, ada hadis, ada Quran, ada sunnah, ada ijma'. Ijma' berlaku selepas kehidupan Nabi. Namun ijma' terbina di atas nas, bukan ijma' yang ijma' itu salah satu daripada bentuk nas. Ada qiyas, memang ada qiyas selepas pada kehidupan Nabi SAW dalam masalah-masalah fiqh, dalam masalah-masalah muamalah dan sebagainya. Namun qiyas tadi asasnya adalah dalil. Tak ada qiyas yang bebas. Maksudnya ikut akal, ikut sesuka hati. Tidak. Qiyas terbina di atas nas. Kerana ada dengan ada hukum yang asal dalam Al-Quran Sunnah lah, baru kita boleh kiaskan pada hukum-hukum selepasnya. Sebab tu ulama ketika berbicara tentang soal ini, mereka gunakan kaedah yang bahasa dengan mudah. Mereka kata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan bererti menolak qiyas ataupun menolak pandangan ulama. Pandangan ulama, siapakah ulama? Ulama mereka adalah waris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mereka waris Nabi artinya apa yang mereka sampaikan merupakan ajaran Allah yang disampaikan, yang dikirimkan atau diutuskan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama mereka bukan cipta sesuatu perkara baru, mereka hanyalah penyampai atau pewaris daripada Rasulullah SAW. Rasulullah, kesempurnaan agama ini ada pada Rasulullah SAW. Pada hari Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Selepas Rasulullah, sahabat mewarisi ilmu Rasulullah. Mu'adz bin Jabal, orang yang paling alim dalam bab halal dan haram. Contohnya, Abu Hurairah, orang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang paling, Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang paling zuhud di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat selepasnya mewarisi kesempurnaan tersebut. Ada yang mewarisi kesempurnaan dalam bab hukum fiqh halal haram, ada yang mewarisi dalam bab sifat kezuhudan, ada yang mewarisi dalam bab ibadah, ada yang mewarisi dalam bab tertentu, kerana kesempurnaan itu tidak wujud kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mewarisi sifat as-siddiq yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat siddiq. Siddiq radhiyallahu anhu. Dan seterusnya. Kesempurnaan perlu dirujuk kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam agama ni kita perlu tunjukkan dalil dan bukti yang datang daripada Nabi. Berbeza daripada ilmu yang lain. Dan saya sering tegaskan perkara ini kerana kadang-kadang masalah yang basic ini masih ramai yang tidak dapat membezakan antara ilmu agama dengan ilmu yang lain. Ilmu lain kita tak perlu rujuk pada zaman Nabi. Sebab memang pada zaman Nabi Allah utuskan Rasulullah pada zaman yang paling basic. Yang mana hikmahnya kenapa? Supaya memudahkan kita di akhir zaman untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah cuma naik unta. Unta ni ada sampai hari kiamat. Orang boleh dapatkan. Tapi kalaulah katakanlah, kalau Nabi diutuskan pada zaman yang maju, pada suatu ketika dahulu, katalah zaman kita, seperti zaman kita, yang ada kapal terbang, ada helikopter, yang ada jalan raya sebagainya, mengamalkan ini, begini. Bagaimana sekiranya bila teknologi tadi dah tak wujud? Orang kapal terbang dah tak boleh ataupun habis minyak ke, habis petroleum pada satu hari ke, ataupun telah berubah teknologi pada teknologi yang lain dan sebagainya, macam mana nak amalkan? So tentu orang kemudian tak boleh nak ikut sunnah, sebab apa? Tak boleh naik helikopter, tak boleh naik kapal terbang, susah. Ataupun banyak lagi perkara yang ni. Tapi Allah SWT pilih Nabi di kehidupan yang paling basic, di masyarakat yang paling dikatakan paling basic, tamadunnya. Ada hikmah yang terlalu besar. Menyebabkan sunnah Nabi itu mudah diamalkan. Dan agama Islam agama yang mudah difahami. Agama Islam tidak diturunkan kepada golongan ahli falsafah. Agama Islam diturunkan kepada orang Arab yang ummi. Mana selemah-lemah manusia mampu faham agama Islam dan mereka mampu bangkit dengan Islam. Orang yang tidak membaca, tidak menulis, tidak tahu menulis pada zaman Nabi pun mereka boleh faham agama Islam dan boleh menyebarkan Islam. Dan ini adalah hikmah yang besar. Okey. Untuk Rasulullah, saya dah bincangkan sebelum ini, untuk Rasulullah sifat ummi adalah sifat kesempurnaan bagi Nabi SAW.
untuk selain Rasulullah sifat ummi, iaitu tidak membaca dan menulis ini merupakan sifat kekurangan. Kenapa? Secara ringkas tersebut kerana saya dah tersebut perkara ini. Umminya Rasulullah, saya bagi satu sahaja daripada banyak perbincangan yang dibincangkan. Kenapa kesempurnaan bagi Rasulullah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu ada seorang manusia pun menyatakan atau mendakwa bahawa dia adalah guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna dan tidak ada guru selain daripada Jibril alaihi salam. Allamahu syadidul quwa. Maka tidak ada seorang manusia pun yang boleh mendakwa dia adalah guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prof, saya minta izin sekejap. Laptop saya nak habis bateri, saya lupa nak cas sekejap. Barakallahu fikum. Okey. Jadi ini secara ringkas berkaitan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini hanya sebagai selingan sebenarnya untuk kita faham makna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, walaupun bukanlah perbincangan utama sebenarnya dalam tajuk kita. Okey, selepas surah turun ayat ini al-yauma akmaltu lakum, maka turun surah ayat Al-Kalalah dalam surah Al-Ma'idah, akhir surah Al-Ma'idah pada ayat 176, ayat surah An-Nisa, minta maaf, dan ayat 176 dan surah An-Nisa, ayat terakhir tu yang berada di belah atas, sebelah kiri pada surah An-Nisa. Kemudian turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibincangkan dalam selalu kita bincangkan dalam bab tafsir. Okey. Kita berubah ke surat sebentar. Dia kena manual satu-satu. Tak apa, insya-Allah. Okey. Kemudian baginda hidup 35 hari sesudah turunnya, itu lepas surah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Selanjutnya turun pula ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini tarjih yang dibuat oleh Syamarawi, dan inilah ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita masuk pada tajuk khas yang dibuat oleh penulis tentang bagaimana keadaan ketika surah ini turun. Fatimah menangis dan ketawa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya ketika surah An-Nasr, atau kita boleh baca surah An-Nasr atau suratul Nasri, atau kita baca dengan matikan hujung suratul Nasr. Ketika suratul Nasri, idza jaa nasrullahi wal fath, diturunkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah, anaknya iaitu Fatimah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan memang ini pun anak Nabi yang ada, yang masih berbaki. Anak Nabi yang lain telah pun wafat pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ketika itu hanya Fatimah. Nabi panggil anaknya Fatimah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum tu dengar suara saya, Prof? Dengar. Dengar, okey. Sebab nanti dia macam hilang lain. Okey. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya ketika suratul Nasri diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah. Kemudian baginda bersabda, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku tentang kewafatanku. Gitulah, telah diberitakan. Nabi faham bahawa ini tanda dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mendengar berita tersebut, Fatimah menangis. Kemudian Fatimah ketawa, menangis. Tiba-tiba Fatimah ketawa. Aisyah ada di sana. Aisyah nampak Nabi berbisik kepada Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian Nabi bisik sekali lagi, Fatimah ketawa. Kemudian selepas Nabi wafat, ketika sebelum Nabi wafat, Aisyah minta kepada Fatimah ceritakan apa yang Nabi sampaikan kepada kamu menyebabkan kamu ketawa. Fatimah kata itulah rahsia yang tidak akan aku bongkarkan setelah aku berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi wafat, Aisyah tanya sekali lagi kepada Fatimah, dan Fatimah menceritakan bahawa setelah Rasulullah wafat, rahsia tersebut telah pun terungkap. Fatimah ceritakan apa yang kita baca sekarang. Fatimah menceritakan ketika baginda menyampaikan akan kewafatannya, lalu aku menangis. Itu Nabi beritahu tentang bila turun iza ja'a nasrullah. Nabi faham ini tanda dekatnya wafat Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda lagi kepada Fatimah, Nabi kata, isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi fadahikat. Bersabarlah, isbiri. Sesungguhnya kamu, wahai Fatimah, awwalu ahli lihaqan bi. Kamulah orang paling awal dari kalangan keluargaku, di kalangan ahli bait yang ikut aku, iaitu yang akan menusuriku, akan ikut padaku, akan menyusuli kematian. Maka fadahikat, maka Fatimah pun ketawa ataupun beliau gembira kerana dekatnya jarak beliau dengan jarak kewafatan beliau, kewafatan Rasulullah SAW. Fatimah meninggal 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan inilah berkaitan sedikit sebanyak muqaddimah dengan surah An-Nasr. Jom kita sama-sama masuk surah, kita masuk tafsir secara ringkas insya-Allah. Tafsir ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, kita pindah pada muka seterusnya. Saya terpaksa manual buka satu-satu. Okey. Di dalam ayat ini, itu dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu dalam dua ayat ini. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 jenis nikmatnya yang dianugerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ada 3 nikmat. Pertama, idza jaa nasrullah. Apabila datang nasrullah, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan pertolongan Allah di sini ialah bantuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda dapat mengalahkan musuh-musuhnya kaum musyrikin. Apa maksud nasrullah di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi dalam berdakwah dan dalam berjihad. Sepanjang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi dari semasa ke semasa. Kalau bukan dengan bantuan Allah, sudah pasti di Makkah itu Nabi SAW berhadapan dengan bahaya yang besar. Sebab Nabi, kaum musyrikin memusuhi Rasulullah SAW sejak daripada Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi berada di bawah kekuasaan mereka. Dan mereka pun merancang untuk bunuh Nabi ketika itu. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Ramai di kalangan sahabat Nabi, di kalangan orang-orang awam, selain daripada adanya pemuka-pemuka Quraisy, namun kebanyakan pengikut
ajaran Islam ketika itu ialah orang-orang yang awam. Pertolongan demi pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebelum terjadinya kemenangan. Jadi Nasrullah iaitu pertolongan. Bila? Pertolongan dalam peperangan Uhud, pertolongan dalam peperangan Badar dan peperangan Khandaq, pertolongan dalam peperangan iaitu peperangan Ahzab, pertolongan-pertolongan dalam semua maghazi dan syiar. Dalam bab maghazi, peperangan-peperangan yang Nabi sertai, atau dalam bab saraya, dalam bab kiriman-kiriman tentera yang Nabi hantar, Allah bantu dari semasa ke semasa sehinggalah sampai kepada nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua apa dia? Al-Fath. Al-Fath adalah kemenangan atau penaklukan. Penaklukan. Penaklukan apa? Secara umumnya, dari segi bahasa, Al-Fath penaklukan seluruh kota. Sebelum berlakunya pembukaan kota Makkah, Nabi telah membuka kota Khaybar sebelumnya. Pembukaan kota Khaybar pada tahun yang ke-7. Nabi telah buka kota Khaybar. Suatu sebahagian daripada ulama tafsirkan idza jaa nasrullah wal fathi, al-fathu itu dikatakan adalah pembukaan kota Khaybar. Namun jumhur, malah sebagian ulama menukilkan ijma' bahawa ayat ini bermakna suratul Fathi, pembukaan kota Mekah. Dari segi bahasa, al-fathu merupakan pembukaan seluruh kota. Jadi sebelum kita diberikan kemenangan membuka mana-mana kota, sebelumnya Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Jadi Nasrullah, pertolongan Allah yang merupakan proses kepada akan berlakunya kemenangan atau penaklukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat Nabi SAW, Allah terberikan Nasrullah kepada Nabi SAW. Macam mana rekat permulaan Nasrullah yang pertama sekali disebutkan kepada Rasulullah ketika Nabi SAW dihalau keluar daripada Mekah. Dan Nabi terus mentauhidkan Allah ketika itu. Yang mana saya bacakan pada ayat pada pertemuan yang lepas ketika Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tak tolong dia, tak bantu dia, dia telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad nasarahu Allah. Iz akhrajahu alladhina kafaru iz akhrajal kafaru thaniya itsnain. Tatkala dia dihalau oleh orang kafir dalam keadaan berdua. Iz huma fil ghar. Bila Allah tolong ketika mereka berdua dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala dia berkata kepada temannya, jangan sedih, Allah bersama kita. Iaitu ketika Nabi dihalau keluar nak dibunuh. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Hira. Tiba-tiba orang Mekah pula sampai ke Gua Hira. Kemudian ketika Abu Bakar kata, ya Rasulullah, lawin hana ahaduhum la ra'ana. Kalau salah seorang mereka tunduk saja, mereka akan nampak kita. Nabi kata, masa itulah, mana kalau orang Quraisy dah naik ramai-ramai sampai betul-betul kat pintu gua, dan ketika itu Abu Bakar nampak pedang-pedang mereka, dan Abu Bakar kata kalau salah seorang mereka tunduk kepala sikit je. Mana mungkin orang yang datang cari musuh tak tunduk. Dia memang naik untuk tengok di situ. Abu Bakar kata kalau mereka tunduk saja pasti akan mereka lihat kita. Nabi ketika saat genting dengan tenang Nabi kata la tahzan. Jangan sedih. Jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ketika itulah kemenangan yang sebenar. Kita berjaya mempertahankan prinsip dan akidah ketika waktu genting. Allah kata faqad nasarahullah. Jadi Nasrullah bermula dari sana. Bermula dari sana sehinggalah kemenangan Nasrullah demi Nasrullah sampai datang Al-Fath. Al-Fath adalah natijah yang besar, iaitu kota Mekah tadi menyaksikan bahawa Nabi kembali semula ke kota yang sama. Pada 10 tahun yang lalu Nabi dah halau, ketika itu Nabi menang dengan membawa prinsip, akhirnya membuahkan hasil Nabi bawa menang kemenangan sebenar, iaitu Nabi menang secara prinsip dan menang secara politik, iaitu negara Mekah dibuka oleh Rasulullah SAW dengan kemenangan yang zahir disertai dengan dan dikekalkan kemenangan secara prinsip dan batin, kemenangan akidah umat Islam.
Jadi an-nasru merupakan proses untuk tercapainya al-fathu. Jadi Nabi kata, Allah kata, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya telah apabila kemenangan demi kemenangan dan akhirnya sampailah kepada natijahnya terbukanya al-fathu, iaitu kemenangan yang besar. Di sini mengisyaratkan apa? Habis Nasrullah adalah proses, Fathullah al-fath merupakan satu al-fathu merupakan natijah yang besar. Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath. Dan nikmat yang kedua. Kemudian nikmat ketiga yang Allah sebut selepasnya, Allah sebut di sini, Allah kata nikmat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia, an-nas yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk Islam secara ramai-ramai. Ayat ini mengisyaratkan bahawa jihad Nabi SAW, peperangan demi peperangan yang berlaku dalam sejarah kehidupan baginda SAW yang dimulai oleh serangan orang kafir atau kedatangan kaum kufar, dan kemudian sehinggalah Allah syariatkan jihad bermula daripada perang Badar sampailah zaman pembukaan kota Mekah. Peperangan itu terjadi bukan bertujuan kerana ingin menumpahkan darah atau balas dendam. Beza daripada peperangan dunia. Yang kita nampak peperangan dunia dalam mana-mana dinasti sana sini kebanyakannya kerana balas dendam atau kerana ingin menguasai tanah, semata-mata ingin berkuasa di satu tempat. Islam tidak. Nasrullah dan fath itu, al-fathu dan nasrullah, bertujuan untuk berdakwah. Sebab tu bila Allah berikan nasrullah dan fathu Makkah kepada Rasulullah SAW, Allah beritahu natijahnya apa? Telah tercapai tujuan yang diinginkan daripada jihad. Apa dia? Tujuannya untuk berdakwah. Dan sekarang ni kejayaan dakwah selepas al-fathu, kejayaan yang besar. Allah kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Tujuan dakwah, tujuan jihad hanyalah semata-mata untuk mengajak manusia masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat yang besar apabila perkara itu terjadi. Bukan seorang, dua orang, bukan Islam bebas diamalkan saja, malah tanah Arab secara keseluruhannya menghantarkan wakil-wakil mereka menyatakan kami beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadkhuluna fi dinillah. Bukan lagi Nabi pergi pada mereka, mereka datang. Bukan datang secara sembunyi dan seorang-seorang, mereka datang berombongan dan semua sekali menyatakan kami berbai'ah, kami masuk Islam, kami sedia berada di bawah bendera Islam, berada di bawah negara Islam. Ini satu nikmat yang besar. Yadkhuluna fi dinillah afwaja. Ini nikmat ketiga. Jadi dua ayat pertama ini cerita tentang nikmat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja, secara berkumpulan. Kemudian dua ayat seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan dua ayat, minta maaf. Ayat yang terakhir Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita pindah pada muka surat seterusnya. Okey. Sebentar. Fasabbih. Okey. Okey, setelah menyebut beberapa nikmat yang telah dianugerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas, iaitu pertolongan Allah, kemenangan atau penaklukan kota Mekah dan manusia masuk ke dalam Islam beramai, maka pada ayat ini Allah menyuruh baginda
agar mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan bertasbih dengan memuji Tuhannya, iaitu bertasbih dengan bertahmid kepadanya, dan beristighfar, itu memohon keampunan daripadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, saya baca dulu apa yang ada di sini. Sekiranya masa berbaki, saya akan syarahkan ayat ini lebih detail insya-Allah. Al-Imam An-Naisaburi berkata, Al-Imam An-Naisaburi berkata, iaitu dalam kitab Gharaibul Quran. Beliau kata, ayat di atas seolah-olah mengisyaratkan bahawa ketiga-tiga nikmat Allah di atas hendaklah dibalas oleh Nabi SAW dengan tiga jenis ibadat. Pertama, iza ja'a nasrullah. Bila datang pertolongan Allah. Nasrullah perlu dihadapi dengan tasbih. Pertolongan Allah disyukuri dengan tasbih. Ini pertama. Allah kata idza jaa nasrullah. Nasrullah sama seperti Allah kata fasabbih. Kenapa? Bertasbih maksudnya sucikan Allah daripada segala kekurangan. Daripada segala kekurangan. Okey. Kita baca apa yang disebutkan. Okey. Kita tengok terus pada perenggan tengah. Manusia tidak boleh beranggapan pertolongan Allah itu kerana jasanya atau perbuatannya. Iaitu, bukanlah Allah bergantung kepada kita. Sebab tu ramai orang bila dia berjuang di agama Allah, dia merasakan bahawa dia telah berjasa kepada Allah dan kepada agama. Sebab tu perlu tasbih. Manusia tidak boleh beranggapan pertolongan Allah itu kerana jasanya atau perbuatannya, tetapi adalah semata-mata kerana kurnia Allah. Bila Allah jadikan kita berdakwah di jalannya, kita berjuang di jalannya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kebaikan-kebaikan, itu tidak bererti kita berjasa kepada agama. Bukan bererti kita ni kalau tak ada kita agama tidak hidup, tidak. Tapi itu semata-mata kurniaan Allah. Allah pilih kita jadi orang yang berjuang di agama dan di jalannya. Kalau Allah tak pilih kita, kita mungkin jadi di kalangan orang-orang yang melawan agama Allah. Alhamdulillah. Allah SWT berikan kelebihan kepada kita untuk melakukan ini, semuanya kelebihan daripada Allah. Kita melakukan perkara ini bukan kerana kita berjasa pada agama, tapi itulah kurniaan Allah kepada kita yang perlu kita syukuri. Macam mana caranya? Tasbih. Jangan sampai merasakan bahawa kita yang melakukan perkara ini, jangan sampai merasakan bahawa Allah SWT terhutang budi dengan kita. Kita kata aku dah buat begini, maka Allah kena bagi ke aku. Aku dah melakukan begini, aku dah berjuang, Allah kena bagi aku kemenangan. Tidak. Nasrullah, kurniaan Allah. Kita berjuang jalan Allah itu hanyalah usaha kita, dan kebaikan itu pasti dapat kita kecapi, kita miliki. Namun kemenangan itu hak milik Allah. Kita menang atau kalah, tetap Allah berikan pahala. Hak untuk beri kemenangan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, jika manusia mendapat pertolongan Allah, maka hendaklah ia segera bertasbih mensucikan Allah agar jangan sampai terpalit dalam pemikiran kita bahawa kita telah berjasa kepada agamanya. Menyebut-nyebut, aku dah buat ini sekian, aku dah sebut sekian, aku dah masukkan orang Islam sekian, aku dah bangun qiyamul lail, aku dah begini, dah banyak dah agama Allah yang kebantu. Tidak ada satu jasa pun yang kita boleh nisbahkan pada kita dari segi bab sehingga dalam perkara iaitu sehingga kita merasakan bahawa Allah SWT terhutang budi dengan kita yang perlu Allah berikan kemenangan. Sebab tu fasabbih merupakan ayat yang bersesuaian dengan perintah Allah idza jaa nasrullah. Ini pertama. Kemudian kedua, fathun, iaitu Fathu Makkah, kemenangan disyukuri dengan tahmid. Natijahnya apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan Nasrullah, kemudian ada kemenangan. Bila kita menang, natijahnya kita dah berjaya. Kemenangan tadi jangan kita rasa sombong dan bongkak. Setiap kali kita mendapat kemenangan, kita disuruh agar bersyukur dengan bertahmid, memuji Allah, kerana kemenangan adalah nikmat, dan bertahmid, memuji Allah,
kita ulang balik, setiap kali kita mendapat kemenangan, kita disuruh agar bersyukur dengan bertahmid memuji Allah kerana kemenangan adalah nikmat dan setiap nikmat wajib disyukuri. Oleh itu, kita disuruh agar selalu menyebut Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan juga Allah yang beri. Tahmid adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tasbih, fasabbih, nafikan bahawa jangan sampai kita merasa kita berjasa kepada agama atau Allah terhutang budi kepada kita. Bihamdi rabbik, puji Allah. Segala nikmat Allah berikan itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita hanya mampu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, Allah kata wastaghfir, dan beristighfarlah. Manusia kenapa? Ketiga, manusia berduyun-duyun masuk Islam disyukuri dengan istighfar. Kenapa istighfar? Kita teruskan. Jika engkau melihat banyak orang yang patuh kepadamu, maka mohon ampunlah kepada Allah. Orang salam cium tangan, orang dengar cakap kita, ramai yang tunduk pada kita, ramai yang hormat kita. Jangan sombong. Istighfar dengan Allah. Kerana ramai orang yang jadi belagak dan sombong dan jadi bongkak kerana orang mula taat dan patuh kepadanya. Rasa dirinya tidak boleh dikritik, dirinya tak boleh dikatakan salah dan sebagainya. Puncanya kerana ramai orang yang hormat dan tunduk kepadanya. Allah kata, bila wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bila orang ramai masuk Islam, ramai orang taat dan tunduk dan patuh kepadanya, maka jangan jadi sombong, istighfarlah kepada Allah. Kerana sifat sombong itu hanya sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil sifat Allah, jangan rampas selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat sombongnya. Jika engkau melihat banyak orang yang patuh kepadamu, maka mohon ampunan kepada Allah, sebab banyak manusia berubah menjadi sombong dan lalai jika mempunyai banyak penyokong dan pengikut. Oleh itu, supaya kamu jangan apa, kita sambung seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Rosmi bin Saleh bersama ahli jawatankuasa Masjid Al-Barakah, Taman Guru, Panji, Kota Baru, Kelantan ingin menjemput dan memohon muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama membantu pembinaan kompleks Masjid Al-Barakah yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Masjid ini pada asalnya telah dibina pada tahun 1990-an sebagai sebuah surau dan kemudiannya dinamakan Masjid Al-Barakah oleh Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz. Masjid ini telah dirancang sebegitu rupa untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat di sekitar masjid ini dan juga keadaan masjid yang pada ini sudah agak unsur. Masjid ini akan dibina di dalam dua fasa. Fasa pertama ialah pembinaan tandas dan pejabat pengurusan masjid. Sekarang ini sedang di dalam proses pembinaan. Kurang-kurangnya 40% telah pun disiapkan dan mendapat sokongan dana daripada orang ramai. Fasa kedua ialah pembinaan semula bahagian bangunan masjid dan daman orang ramai yang dijangka akan dimulakan setelah fasa 1 telah dapat disiapkan dengan sempurnanya. Sambungan dengan ini, saya ingin menyuruh kepada muslimin muslimat sekalian untuk menderma membina masjid dengan lengkap mungkin dalam masa terdekat. Ingatlah, segala sumbangan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan rugi. Malah kita mendapat kelebihan yang Allah janjikan kelak. Supaya kamu jangan terpedaya dengan nikmat ini, maka perbanyakkanlah istighfar, memohon ampunan kepada Allah.
Dan ini caranya kita, Allah ajar kita. Sebab tu bila kita waktu kita naik sikit tempat yang tinggi, baru naik atas bukit sikit, Allah suruh baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tu maha besar. Jangan merasa diri kita besar dan sombong, besar dan hebat atau ujub terhadap diri kita bila Allah berikan nikmat kepada kita. Okey. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, di dalam surah ini terdapat beberapa perkara penting, iaitu al-bisyarah. Pertama namanya al-bisyarah. Yang kedua al-amru. Al-bisyarah pertama, al-bisyaratu. Yang kedua al-amru. Dan yang ketiga al-isyarah. Dalam surah ini ada 3. Al-bisyarah, al-amru dan al-bisyarah. Iaitu khabar gembira. Al-bisyarah, khabar gembira. Yang kedua perintah. Yang ketiga isyarah. Apa yang tercatat secara zahir? 2 perkara. Al-bisyarah dan perintah. Apa yang difahami secara maknawinya adalah petanda. Kita baca. Apakah bisyarah, berita gembira? Iaitu Allah sampaikan khabar gembira tentang pertolongan Allah kepada Rasulnya, kemenangan dan banyak manusia memeluk agama Islam sehingga semakin berkembang dan bertambah pengikut-pengikutnya. Okey. Pada zaman Nabi, orang dah masuk Islam ramai. Kota Mekah dibuka dan Islam pun dah menjadi agama yang kukuh, yang kuat dan ramai orang datang memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Artinya, ini satu berita kemenangan. Berita. Dan dalam bab ini, di manakah berita? Kalau riwayat mengatakan bahawa surah ini turun ketika selepas Nabi membuka kota Khaybar, menurut setengah pandangan ulama, di sini memberikan bisyarah, berita gembira bahawa Nabi akan buka kota Mekah pula. Bukan kota Madinah, bukan kota Khaybar yang kecil ini saja, malah Nabi akan buka kota Mekah, itu kota bangsa Arab yang paling besar. Nama bisyarah. Kalau ayat ini diturunkan selepas Khaybar. Sebab tu dalam waktu penurunan ayat ini, walaupun disebutkan hanya 2, ada sebenarnya kaul yang ketiga mengatakan bahawa surah ini Al-Fathu itu adalah pembukaan kota Khaybar. Jadi Khaybar telah dibuka dan Mekah akan dibuka. Namun bagi pandangan, iaitu pandangan jumhur yang mengatakan bahawa ayat ini turun selepas pembukaan kota Mekah. Kota Mekah buka pada tahun ke-8, ayat turun pada tahun ke-10. Idza jaa nasrullah, ini merupakan Allah mengingatkan terhadap pertolongan Allah dan Allah berikan khabar gembira bahawa dari satu masa ke semasa akan ada kota yang dibuka dan ramai orang masuk Islam. Bila? Pembukaan kota Konstantinopel, pembukaan negara Rom, Parsi dan seterusnya pada zaman-zaman selepasnya. Itu maksudnya bisyarah. Bisyarah. Walaupun ayat ini turun bersempurna dengan pembukaan kota Makkah, namun pengajaran dan perintahnya atau beritanya sampai kepada seluruh umat Islam ataupun dia boleh dipraktikkan terhadap kemenangan-kemenangan yang dikecapi oleh umat Islam pada zaman-zaman selepas itu. Dan pembukaan kota selepasnya. Yang kedua, perintah Allah jika mendapat nikmat. Maksudnya jika dapat nikmat tersebut telah dicapai, iaitu pembukaan kota Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath tadi, maka Rasulullah SAW diperintahkan agar bersyukur kepadanya, iaitu bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Jadi perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini berita. Berita tadi disertai dengan perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan Rasulullah untuk beristighfar dan bertasbih. Bertasbih dengan bertahmid kepadanya dan istighfar. Ada 3 perkara. Tasbih, tahmid dan istighfar. Ini memberikan perintah. Kita kata ada 3 benda. Perintah, berita, perintah dan isyarat.
Berita apa? Berita bahawa umat Islam membuka kota Mekah dan orang ramai masuk Islam, orang akan berbondong-bondong masuk Islam, dan kemudian kota-kota ikuti dengan kota-kota yang lain. Ini berita bahawa akan berlaku begitu seterusnya. Apa perintah? Perintah Allah kepada Nabi SAW dan ketua-ketua negara Islam, apabila negara baru dibuka, maka hendaklah mereka bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya al-amr, perintah. Ketiga, al-isyarah. Isyarah kat mana? Isyarat. Isyarat kepada Nabi SAW. Apa dia? Ada dua isyarat. Pertama, isyarat atau petanda bahawa pertolongan Allah akan berterusan untuk agama Islam. Ini yang saya sebutkan tadi. Dia terkandung dalam ayat pertama dan ayat terakhir daripada kefahaman secara umum terhadap ayat. Kerana pertolongan Allah akan berterusan. Isyarah. Isyarat yang kedua, isyarat atau petanda bahawa ajal baginda Rasulullah SAW sudah sangat hampir. Dari mana kita tahu? Kita dah baca kisah Ibn Abbas sebelum ini. Bagaimana Ibn Abbas dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab berpandangan bahawa ayat ini merupakan pemberitahuan terhadap dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dari mana Ibn Abbas dan Umar radhiyallahu anhuma faham tentang bahawa ayat ini merupakan ayat menceritakan tentang dekatnya ajal Nabi SAW? Kerana kalau dilihat dalam nusus-nus syarak, dalam nas-nas syarak, bagi siapa yang sentiasa baca ayat Quran dan hadis Nabi SAW, diketahui bahawa perintah istighfar itu merupakan perintah untuk kita lakukan ketika penghujung satu amal soleh. Allah perintahkan kita istighfar selepas selesai solat. Hadis Thauban dan Aisyah radhiyallahu anhuma kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati istaghfara thalathan. Bila Nabi selesai solat, Nabi akan selesai salam, Nabi akan istighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar diperintahkan ketika di akhir solat atau selesai solat. Begitu juga istighfar diperintahkan ketika waktu akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur. Istighfar pada waktu akhir malam. Begitu juga pada ibadah haji. Ketika selesai Arafah, mana pada fardu yang paling awal, paling besar sekali dalam haji ini adalah Arafah. Allah tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Hendaklah kalian keluar pada Arafah bersama dengan manusia dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang ayat cerita tentang kemenangan kepada Allah kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian diikuti dengan perintah istighfar, ini mengisyaratkan bahawa berakhirnya atau dekatnya dekatnya pengakhiran, iaitu bila disebutkan dhamirnya ra'aita idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, ditujukan kepada Rasulullah, bererti dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebab itulah bagi Ibn Abbas dan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila ayat ini turun, mereka memahami bahawa ayat ini selain daripada membawa makna yang jelas seperti mana kita terangkan tadi, ia juga mengandungi isyarah. Selain daripada isyarah yang Allah turunkan seperti difahami oleh umum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain daripada al-amru yang dipahami oleh sahabat, ada makna ketiga yang difahami oleh sebahagian sahabat, itu adalah isyarat terhadap dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam amal Islam ni, bila menutup satu amal soleh dengan istighfar, merupakan adab syarak. Kenapa lepas solat kita baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Kita bukan selesai buat dosa. Sebab tu kadang-kadang orang silap bila nampak orang istighfar, dia rasakan bahawa orang tu banyak dosa. Tak semestinya orang banyak istighfar tu banyak berdosa. Malah orang yang selesai solat, adabnya selesai solat, doa yang kita baca pertama sekali atau wirid yang kita baca pertama sekali selepas beri salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan inilah amalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang kita nampak di masjid-masjid, kadang-kadang imam baca lain. Imam bila baca Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini ayat Quran, tidak syak. Namun amalan ini bukan amalan yang sahih daripada Nabi SAW. Kalimah yang paling sahih diucapkan selepas salat adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan riwayat hadis ini riwayat hadis yang sahih yang tidak perlu digantikan dengan amalan-amalan yang tidak ada dalil yang jelas. Hadis yang menyebutkan baca wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk sehingga akhirnya merupakan hadis mungkar. Hadis mungkar artinya bukan hadis dhaif yang boleh diamalkan, dia mungkar. Mungkar ni hadis maudhu', hadis mungkar tidak boleh diamalkan sama sekali dan itulah sebaik-baiknya. Jadi beramal sama kita beramal alangkah ruginya sekiranya ada hadis yang sahih menceritakan satu amalan kemudian kita berpindah kepada amalan yang tidak sahih. Jadi bagaimana cara beramal? Caranya satu saja, terus baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang kata, Ustaz, kita nak gabungkan. Kita gabungkan dulu. Hadis tu mungkar pun kita amal, hadis sahih pun kita amal. Kita tak jadi. Sebab kalau kita gabungkan, kita akan tolak kepada hadis yang sahih. Hadis sahih bila disebutkan, kita tak boleh gantikan dulu waktu. Contoh kalau orang pada waktu yang afdal. Waktu yang Allah ajarkan kita baca sekian. Kemudian kita baca yang lain. Nak tak nak artinya menggantikan. Sebab tu amalan yang tepat seperti diamalkan di kebanyakan dan secara umumnya dibaca dalam mana-mana buku, dalam mazhab mana-mana sekalipun, sama ada kitab Al-Azkar, dalam mazhab Syafi'i atau kitab-kitab yang lain, semua kata baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Namun ramai di kalangan kita yang tiru antara satu sama lain. Hadir kat satu masjid, nampak imam tu baca ni, jadi imam yang kedua pun ikut, imam ketiga pun ikut, sehingga amalan tersebar. Sebab tu amalan yang betul ialah istighfar. Allah Subhanahu wa taala adab syarak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika selesai satu perkara, terutama perkara amal ibadat, kita perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini ulama sebutkan antara adab syar'i. Adab dalam syarak. Kenapa? Istighfar kita mengiktiraf bahawa kita sebenarnya tidak sempurna. Solat kita, walaupun kita solat tadi, kenapa istighfar? Solat kita mungkin amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak sempurna. Tidak sempurna yang mutaba'ah pada Nabi SAW. Hakikatnya kita solat, banyak perkara yang kita ikut-ikut, yang kita tak tahu. Kita hanya ikut dan kita tak tahu yang mana betul-betul yang Nabi buat. Tapi kita usaha sedaya upaya. Maka kita iktiraf ataupun kita sedar bahawa kita banyak kekurangannya dalam mentaati perintah Allah. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kalian macam mana kalian nampak aku solat. Kita tak mampu tengok Nabi SAW solat. Jadi kita perlu tengok kepada hadis Nabi. Cuma kita ada kekurangan, ada kekangan kerana kita tak mampu kenal hadis Nabi SAW. Maka kita perlu rujuk kepada mazhab yang telah memudahkan kita. Kita tak perlu tengok pada dalil, kita cuma belajar cara beramal daripada awal solat sampai akhir solat. Begitu juga bagi orang yang mampu cari hadis. Tak semua hadis dia jumpa. Ataupun kalau jumpa semua, dia hanya berusaha mentarjihkan hadis, amalkan hadis yang sahih yang berkemungkinan ijtihadnya ada mengandungi kesilapan. Macam mana sekalipun kita tetap merasa lemah di depan Allah. Merasa diri kita kurang, tidak menunaikan hak Allah dengan sepatutnya. Dia selesai solat, bukan kita bertakajub dan bangga bahawa kita dah solat. Selesai solat, orang yang beramal ibadat makin bertambah istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana istighfar ini merupakan adab syarak. Adab syarak. Bila kita baca astaghfirullah. Pertama kita iktiraf bahawa kita ni banyak kekurangan dalam ibadat kita tadi. Ketika Arafah, ketika selesai solat, ketika kita selesai jihad dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kenapa istighfar?
kita membuang sifat ujub bahawa kita ni hebat, mampu beramal. Hakikatnya kita tahu bahawa kita ni tidak ada apa-apa, itu semua taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah fungsi utama istighfar, itu untuk menolak sifat ujub atau merasa melampau atau berbangga dengan apa yang kita lakukan. Al-baghyu atau melampau ni maksudnya apa? Kadang-kadang kita bukan setakat ujub, kita hina orang lain. Ada orang yang Allah berikan dia nikmat bangun qiyamul lail. Jadi dia memandang hina kepada orang yang tidak bangun qiyam. Sedangkan orang yang memang amal yang utama, tapi selagi dia bukan perkara yang wajib, Allah SWT membuka. Kewajipan tu ada banyak. Tapi dalam bab kelebihan yang lain, ada Allah berikan dia pintu qiyamul lail. Wallahil hamd. Ada orang bukakan pintu pada Quranul Karim. Dia mungkin qiyam tak banyak, qiyam 2 rakaat, 4 rakaat, tapi banyaknya pada baca Al-Quranul Karim. Ada orang bukakan pintu pada pintu ilmu. Dia bangun qiyam, solat sedikit, mungkin solat tidak banyak, tapi dia banyak kepada ilmu. Allah buka pintu ilmu, seperti mana disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah pada hadis beliau. Dan ada orang dibukakan pintu sedekah. Ada orang dibukakan banyak pintu. Kita usaha untuk tuju keridaan Allah dalam segala pintu. Namun usaha manusia ni ada kurangnya. Kenapa kita sebut begini? Jangan sampai orang yang alim merasa pandang rendah kepada orang yang kurang ilmu daripadanya. Jangan sampai orang kaya merasa dia lebih banyak berinfak daripada orang lain. Jangan sampai orang banyak baca Quran merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Hakikatnya tak ada siapa yang sempurna. Allah berikan qiyamul lail, kurang kita pada ilmu, kurang kita kepada bab lain. Ada orang kita diberikan harta, kita mampu bersedekah, tapi kurang kita dalam bab qiyamul lail, kurang kita baca Quranul Karim. Ada orang diberi pintu Quran, qiyamul lail, masya-Allah, tapi kurang berkhidmat dengan ibu bapa. Kurang. Ada adik-beradik yang lain atau keluarga yang lain yang banyak berkhidmat dengan mak ayah. Pintu syurga Allah ni luas. Allah mudahkan. Sebab tu bila kita baca istighfar, astaghfirullah, kita buang sifat ujub, rasa diri kita hebat. Al-baghyu, buang sifat baghyu, melampau, merasa orang lain hina. Dan ini banyak berlaku kepada ahli ibadah yang sehingga kan timbulnya golongan khawarij dari kalangan ahli ibadah yang mengkafirkan umat Islam. Bila dia banyak berjuang jalan Allah, dia nampak orang buat dosa besar, dia rasa terlalu besar dosa tadi sehingga dia mengkafirkan orang tersebut. Ini nama al-baghyu. Dan juga buang sifat al-fakhr, bangga diri. Dia tak melampau orang tapi dia rasa dia lebih tinggi daripada orang lain dan sebagainya. Ini adalah fungsi istighfar. Dan isyarat yang lain, bila kata kenapa Allah perintahkan Nabi, kata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa Allah perintahkan Nabi istighfar? Kerana hanya ahli istighfar yang layak mendapat nasrullah. Orang yang menang dalam jihad, dalam peperang kota, dia tak boleh merasa diri hebat sebab dia menjalankan jalan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ahli istighfar sahaja yang mampu layak untuk dinamakan sebagai nasrullah dan fath. Dalam surah Al-Fath Allah kata apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Kami dah bukakan kepada kamu kemenangan pada kamu dan kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kerana Allah ingin ampunkan dosa kamu yang lalu dan ampunkan dosa yang kemudian. Sebab apa? Ahlul nusrah ahli istighfar. Orang yang paling banyak Allah beri nikmat, orang paling banyak kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang jadi sombong kerana perkara tersebut. Allah sebut di sini, fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan tahmid kepada Allah. Allah menggabungkan antara tasbih dan tahmid dalam banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dalam surah Rum. Surah Rum, ayat 17 yang kita baca dalam maksurat, bagi siapa yang amalkan maksurat, walaupun sebenarnya
ayat ini khilaf, adakah diamalkan untuk zikir pagi petang atau tidak, tapi ayat Quran Al-Karim. Saya hafal ni pun pada dekat sekolah dulu, banyak amal surat dan tahu ayatnya, ayat Rum, ayat 17. Allah kata dalam surah ini, Allah kata Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah. Tasbih, maha suci bagi Allah pada waktu petang dan pada waktu pagi. Walahul hamdu. Lepas tasbih, Allah kata walahul hamdu fis samawati wal ard. Allah gabungkan antara tasbih dan alhamd, itu tahmid. Pada ayat yang lain Allah kata wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Allah dan petir itu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah kepadanya dengan bertahmid kepadanya. Wa nahnu nusabbihu, malaikat kata, bila Allah kata aku ciptakan seorang khalifah di atas muka bumi, malaikat kata adakah kamu ciptakan manusia atau seseorang yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan bertahmid padamu. Ataupun ayat fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan bertahmid kepada Rabbmu dan jadikan orang-orang yang sujud. Semua ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah SWT sering menggandingkan antara tasbih dengan tahmid. Apa rahsianya tasbih dan tahmid digabungkan, iaitu bertasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rahsianya kerana bab memuji Allah tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara, iaitu tasbih dan tahmid. Puji Allah dengan tasbih dan tahmid, iaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan Allah, iaitu bab nafi, menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tahmid iaitu memuji Allah Subhanahu dengan sebab kesempurnaannya. Ataupun kita isbat. Sempurnalah nafi dan isbat dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca la ilaha illallah. La ilaha nafi, illallah isbat. Begitu juga dalam bab tasbih, fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih ni ialah nafi, menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bihamdi rabbik, dengan memuji Allah, di sini namanya tahmid. Bertahmid kepada Allah SWT, iaitu mengisbatkan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bila kita puji dengan tasbih dan tahmid, maka sempurnalah pujian kita kepada Allah. Sebab itulah bila Nabi sebut tentang tasbih dan tahmid, kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, yang kita zikir pagi 100 kali, petang 100 kali. Bila sebut Allah, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang tasbih dan tahmid, Allah sebut dalam ayat tadi fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard, iaitu pujian Allah di langit dan bumi. Betul, subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard, dalam hadis 40. Subhanallah alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sebab apa? Tak ada dah. Habis dah semua perkara. Kesimpulan daripada segala zikrullah, dia kembali pada dua. Sama ada menafikan kekurangan daripada Allah ataupun mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Nabi kata wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani bainas sama'i wal ard. Kalimah subhanallah, bertasbih kepada Allah dan mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah, itu bertahmid kepada Allah, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sebab itulah setiap pagi, petang kita baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau ada yang belum baca, boleh kita baca sekarang atau selepas ini. Ini tasbih yang paling utama. Seolah-olah kita memuji Allah dengan segala kesempurnaan yang ada, yang mana segala kewajipan yang perlu kita lakukan terhadapnya, iaitu memuji Allah dengan bertasbih padanya dan bertahmid padanya. Dan ayat ni selepas turun kepada Nabi SAW, Nabi SAW sentiasa mengamalkannya. Sebab tu Nabi Aisyah kata, lepas turun ayat ni,
Nabi sering membaca ketika rukuk dan sujudnya itu bacaan selepas daripada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dua lafaz sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung ke belakang subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli. Ini doa yang kita baca selain daripada subhanallah, subhanallahil azim dan subhana rabbiyal ala. Nabi sering baca subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli. Ini doa-doa yang patut kita baca, kita amalkan. Malah sebahagian daripada masyarakat kata, kalau kamu rasa usia kamu dah tua, jangan lupa doa ni. Rasa macam dah waktu hujung-hujung ni, macam Nabi turunkan ayat ni, Nabi baca awal, janganlah yang muda berasa muda. Ini maksudnya akhir hayat. Kalau akhir hayat kita tutup dengan tasbih dan tahmid kepada istighfar kepada Allah, fasubhanakallah, tasbih. Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3 benda. Tasbih, tahmid dan minta ampun dengan Allah. Maka Nabi membaca subhanakallah tasbih wa bihamdik tahmid Allahumma ighfirli. Di sini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bila masuk ke Mekah sahaja, Nabi masuk ke rumah Ummu Hani, itu sepupu Nabi SAW, anak kepada Abu Talib, anak perempuan, anak besar, anak kakak, yang kakak lah, anak sulung Abu Talib. Nabi masuk rumah Ummu Hani, Nabi solat 8 rakaat ketika pembukaan kota Mekah. Sebagian dari ulama kata Nabi solat duha ketika waktu duha. Namun ramai ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata itu bukan solat duha, itu adalah salatul fathi atau bagi salatul nasri, iaitu solat selepas seseorang itu diberikan kemenangan dalam menakluk mana-mana kota dengan suatu fathi. Ini juga dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika buka beberapa kota, dilakukan oleh beberapa panglima-panglima Islam. Mereka ketika masuk mana-mana kota, selepas pembukaan kota tersebut, mereka akan solat 8 rakaat dinamakan sebagai surah An-Nasr, surah Al-Fathi, menurut pandangan sebagian ulama. Sebagian ulama kata itulah solat duha. Sebagian kata itulah sunat An-Nasri atau surah Fathi. Kerana solat tadi merupakan perintah, mentaati perintah Allah dalam ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey. Dalam ayat Quran, bila datang berita dalam mana-mana ayat, seperti mana kita dalam surah kita baca iza ja'a nasrullah, berita akan ada perintah. Contoh ayat inna a'tainakal kautsar, kita akan bincangkan pada kelas beberapa kelas akan datang. Apabila kami berikan kepada kamu al-kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Ada berita, ada perintah. Dan ni kita akan jumpa dalam banyak ayat Quran. Berita perintah, berita perintah, berita perintah dan banyak ayat Quran. Kerana Allah SWT ketika Allah atau sumpah perintah atau sumpah berita. Ini dia punya apa? Kita kata rantaian dalam tafsir. Kalau Allah datangkan berita satu perkara, akan datang perintah selepasnya. Kalau Allah bersumpah satu perkara, Allah akan berikan berita yang besar. Ini semua kaedah yang kita akan sebutkan. Kaedah yang hari ini kita belajar tentang berita Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa ada istighfar? Tadi kita baca fasabbih bihamdi rabbik. Ada wastaghfir dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar? Kenapa istighfar disebut sini? Fasabbih bihamdi rabbik, hak Allah. Bertasbih dan bertahmid. Ini ibadat, semua ibadat. Tetapi tasbih dan tahmid kita memuji Allah. Wastaghfir, hak makhluk. Iaitu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkaitan dengan makhluk. Kita memuji Allah dengan segala sifat nafi dan isbat, tasbih dan tahmid, dan kita minta hak, kita minta Allah ampunkan kita. Kita tak hidup lama. Kita tak hidup lama. Apa yang kita mampu buat, minta Allah terima dan Allah SWT ampunkan dosa kita. Dalam melaksanakan tugas kita di atas muka bumi ini, pertama, tugas kita tak sempurna. Yang kedua, kita banyak buat dosa. Ketiga, apa yang kita buat, jasa ataupun kita ibadat kita ni tak baik, tak tepat perkataan jasa. Kebaikan yang kita buat itu hanyalah sedikit berbanding dengan kekurangan-kekurangan yang banyak yang ada pada diri kita.
Jadi apa yang mampu kita lakukan adalah kita tasbih dan tahmid, tunaikan hak Allah, dan ketiga istighfar, iaitu mohon hak kita, iaitu minta Allah ampunkan. Kita buat semampunya, selainnya bakinya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah terima, dan minta Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala perkara. Okey, sebagai penutup ayat ni, selepas turun kepada Nabi SAW, Nabi merasakan bahawa ayat ini merupakan ayat na'yu, maka kita temukan kalam Nabi menunjukkan bahawa Nabi sedar bahawa berkemungkinan haji ini haji yang terakhir bagi Nabi SAW. Sebab tu bila Nabi khutbah saja, Nabi kata la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, mungkin aku tak jumpa kalian lagi selepas tahun ini. Nabi kata, mungkin aku tak jumpa kalian selepas tahun ini. Sampai Nabi SAW, ketika awal haji, Nabi buat haji qiran. Tapi Nabi perintahkan sahabat untuk buat haji tamattu'. Bila turun ayat begini, Nabi beritahu pada sahabat, Nabi kata, buatlah tamattu'. Kalau aku ada umur panjang, aku akan buat tamattu' tahun depan. Ya, ulama khilaf, mana satu lebih afdal, tamattu' ke qiran atau ifrad? Kalau kata apa Nabi buat qiran. Kalau ikutkan apa yang Nabi perintahkan kepada sahabat, dan Nabi beritahu bahawa tahun depan Nabi buat apa kalau Nabi panjang umur, Nabi kata tamattu'. Nak ikut kepada usaha dan perjuangan dalam atau masyaqqah dalam beramal ibadah adalah ifrad. Mazhab Syafi'i lebih memilih pada ifrad. Mazhab Hanbali lebih memilih pada tamattu'. Mazhab Maliki lebih memilih kepada haji qiran. Ini semua perbincangan dalam masalah fiqh. Nanti kita bukan pada bab di sini, tapi secara umumnya bila kita baca surah Nasri, kita baca, kita faham, dan kita akan nampak tiap-tiap kalimah yang ada pada surah Nasri ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perintah yang ada surah Nasri, Nabi mengamalnya secara praktikal, dan Nabi memahami bahawa ajal baginda dekat juga melalui isyarat-isyarat yang diberitakan dalam ayat ini. Malah Nabi mengisyaratkan perkara tersebut kepada puteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah. Dan Fatimah pun diminta untuk merasakan perkara tersebut sehingga Nabi wafat, barulah disampaikan bahawa ketika Nabi berbisik kepada beliau adalah berita berkaitan dengan dekatnya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam surah ini agar memperbanyak tasbih, bertahmid, beristighfar, seolah-olah menandakan bahawa ajal baginda akan tiba. Okey, sampai sini kita buka pada soalan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, Anti nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Prof, silakan ya soalan. Silakan. Okey, silakan Anti. Nak berhenti, nak tanya pendek je. Silakan Anti. Dalam kehidupan harian kita tak boleh lari daripada dapat pujian, misalnya kalau kita menerima kejayaan. Jadi jawapan pada kawan kita atau keluarga kita yang terbaik apakah? Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, Ustaz. Ya. Allahumma ighfirli, macam itu. Itu untuk kita. Ialah untuk kita, supaya untuk kita jawab. Kalau kita menerima pujian daripada sesiapa pun, kita boleh jawab subhanallah wa bihamdi. Allahumma ighfirli, macam gitu. Doa apabila kita dipuji diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya untuk diri kita boleh berdoa mana secara umum untuk diri kita, mana bertasbih kepada Allah, tapi itu bukan doa yang spesifik. Jadi bila kita kata bila orang puji kita dalam hati kita, mana kita bertasbih, istighfar dan sebagainya, yang tu salah satu daripada cara kita berinteraksi. Namun doa yang Nabi SAW diajarkan adalah Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini doa bila kita dipuji. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan aku berdosa atau ambil kesalahanku di atas apa mereka katakan. Sebab orang puji kita ni, mereka puji kita kadang melebihi daripada apa yang kita miliki.
orang puji kita. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunkan aku di atas banyak kelemahan-kelemahan yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik pada apa yang mereka sangka. Ini doa yang kita biasa mana ketika kita dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Kemudian kita berinteraksi dengan banyak sifat astagfirullah ke, minta berampun dengan Allah. Kan ada kat sini kata waghfirli ma la ya'lamun. Kita boleh baca istighfar secara umum. Namun lafaz oleh kerana bab ini dah ada lafaz yang kita diajarkan secara khusus, maka kita hafal doa ni lebih baik. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Tapi kalau kita perlu puji orang lain, contoh kita kata orang minta, Ustaz macam mana fulan ni layak tak untuk kita lantik dia sebagai fulan-fulan, kita kata ahsibu aku ingat, aku ikut pandangan aku fulan bin fulan layak. Wallahu hasibuh wala uzaki 'ala Allah ahada. Ataupun lafaz umpamanya, aku rasa fulan ini layak, Allah SWT yang lebih mengetahui tentang keadaan dia, dan aku tidak memuji dia lebih dari apa yang Allah SWT ketahui. Maksudnya kita tahu sampaikan apa yang umum. Ini antara perkara yang penting juga lah, untuk ada adab yang kita belajar. Ada dalam banyak buku-buku kan doa-doa tadi. Allah Alam nanti. Oh, jadi kalau kita jawab pendek Alhamdulillah ke itu tak? Boleh secara umum. Sajalah kan kadang-kadang kita jawab pendek saja sebab kita nak cepat ke apa. Mana atau kita baca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Doa yang beda sebagai rasa syukur sama-sama. Rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Ada siapa-siapa lagi insya-Allah? Saya tadi minta izin dengan Prof untuk buka soalan, bukan minta izin artinya nak habis masa. Okay, insya-Allah. Silakan. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada tak apa Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran. InsyaAllah kelas kita berterusan minggu depan dan seterusnya. Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan insyaAllah. Sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.